Tapi kalau dalam kes bawa kereta, macam suami kita faham lah kan, yang bawa kereta lah, suami ke isteri yang bawa kereta tu penat. So dia ada keharusan untuk buka puasa ketika penat, mengantuk dan sebagainya, yang perlu minum air ataupun kopi apa sebagainya lah. Adakah bila suami yang berbuka, isteri boleh buka juga? Kalau yang keluar selepas subuh ni? Keluar selepas subuh, dia tidak ada kaedah kalau penat boleh buka puasa. Kalau penat boleh buka puasa, apa makna puasa? Puasa ke mana nak bagi penat? Saya penat lah puasa. Lah, memang puasa tu nak bagi penat lah. Memang puasa tu nak bagi penat. Yang dibenarkan buka puasa walaupun bukan musafir ni, apabila satu orang dia menghadapi suatu keadaan yang terlalu dahaga, terlalu lapar, yang kalau diteruskan puasa dia boleh jadi mudarat. Mudarat tu tak semesti matilah. Tak semesti mati, tu dah klimak dah. Mudarat dia jadi, contohnya dia ada sejenis penyakit ni kalau lama sangat puasa dia jadi datang. Contoh, maka dia boleh. Kan kita biasa dengar berkaitan dengan orang buat kerja berat yang dibenarkan tak puasa pada siang Ramadan dengan syarat-syarat yang ketat. Semasa saya pergi kursus fatwa di Mesir, satu orang penyampai tu dia bercakap tentang fatwa ni. Kadang-kadang kita fatwa tu tak berpijak pada realiti, berdasarkan maklumat-maklumat yang sampai saja. Tapi bila kita melihat sendiri realiti, merasainya, kita akan ada sisi pandang yang berbeza. Okey, dia sebut macam ni. Mereka telah keluarkan fatwa untuk negara-negara yang macam belah Rusia, ada yang dia punya siang terlalu lama. Siang terlalu 20 jam siang. Jadi difatwakan tempat tu bahawasanya mereka hanya wajib berpuasa sekadar tempat yang paling dekat, yang normal punya waktu. Al-Aqrab. Tak wajib sampai 20. Maknanya matahari tak tenggelam lagi dah boleh buka. Itu fatwa yang dikeluarkan. Kemudian penyampai itu mengatakan, kami pergi ke adalah conference dekat Rusia, kalau tak salah Rusia disebut. Jadi didatangi oleh orang sana lah. Jadi mereka tak senang hatilah dengan fatwa ni. Tapi dia segi apa? Dia kata kami tak selesa lah nak buka puasa dalam keadaan matahari cerah lagi. Dan orang sana boleh je sebenarnya. Dia kata kami okey je. Mungkin suasana sejuk dia tu. Kami boleh je untuk tak puasa sampai 20 jam. Okey. So, maknanya kita keluarkan fatwa, kita rasa kesian kat dia. Tapi sebenarnya Allah buat tu, orang sana memang kuat. Dia boleh puasa 20 jam, dan benda tu dia kena hadap sebulan je. Dan mereka menganggap itu saadah. Itu kemuliaan untuk mereka. Lama berpuasa. Dapat pahala lebih, simple je. Agama kan simple je. Kau buat lebih, dapat lebih. Kan? Kau puasa musim apa? Musim yang siang pendek. Musim sejuk kan siang pendek. Musim panas siang panjang. Al-ajru ala qadrin nasab. Sepatutnya begitu. Saya pun pandangan seperti itu. Kita kadang-kadang dalam mengeluarkan fatwa, kita kata orang awam tak larat ni, kita kurangkan. Oh, tak larat kita kurangkan. Bukan macam tu. Macam isu solat tarawih kan. Bukan macam tu. Bukan kita kurangkan, kita bagi motivasi. Kita kekalkan motivasi. Apa pahala? Tapi kalau tak boleh, tak larat juga. Tak apa. Yang tak larat tak apa. Tapi kalau kita dah matikan fatwa tu kepada yang ringan, dia akan libatkan semua orang. Sedangkan di sana ada orang yang aqwiya, orang yang mampu. Jadi supaya standard tu dijaga. Yang tak mampu tak apa, ada rukhsah dia. Tapi yang mampu ni, yang mampu, kaedah dia, siapa buat lebih, syurga dia lebih. Siapa buat lebih, darjat dia tinggi, kan macam tu. Mana sama setiap manusia. Yalah. Cuma kalau kita nak gambarkan situasi yang keluar selepas subuh ni, situasi yang macam mana yang driver tu boleh berbuka? Adakah membawa kepada mengantuk yang boleh kemalangan? Keluar sebelum subuh? Selepas subuh. Selepas subuh? Tak boleh. Mengantuk, tak puasa mengantuk. So mengantuk, lapar, itu semua tak boleh memberi rukhsah dia berbuka puasa. Kalau dia ngantuk, dia berhenti, tak payah teruskan. Bukan wajib pun dia kena sampai. Wajib ke? Tak macam kalau macam highway, utara selatan, jam, tak boleh jumpa RNR. Tak boleh jumpa RNR. Tak boleh berhenti tepi jalan. Jadi itu yang sebab tadi, kalaulah macam contoh balik Kelantan kan. Balik Kelantan boleh berhenti lagi. Sebab kampung-kampung. Kampung-kampung kan. Yang utara. Yang utara.
dia punya jam, menghadap jam sepanjang siang. Tapi orang yang balik musafir ni, dia punya jam puasa dia beza dengan orang tak musafir. Sama je. Sama je. Cuma dia penat mandu kereta lah. Dan orang berbeza-beza. Kalau orang tu dia jenis terkesan dengan penat, dengan jam, boleh menghilangkan daya kekuatan untuk tidak minum, maka dia boleh buka puasa. Keadaan macam tu. Bukan kerana musafir. Rosah dia bukan kerana musafir, tapi kerana wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Di situ. Dia syaratnya keluar subuh tu sebelum keluar mukim mukim sebelum subuh. So sebelum mukim subuh tu macam mana jarak dia ataupun keadaan dia? Keluar mukim dalam kitab menyebut pelbagai versi penempatan. Penempatan. Sebab itu saya kalau jawab soalan ni, kita tak jawab secara standard ataupun secara pukal. Sebab orang yang tanya soalan kat kita ni, saya ni bila saya boleh mula qasar dan jamak kan? Saya yang tanya soalan tu, saya pun tak tahu dia tinggal kat mana. Betul kan? Kalau saya tahu dia tinggal kat mana, dia sebutlah nama penempatan dia, saya pun tak faham penempatan dia ni punya keadaan. Kalau kita nak perincikan yang dalam kitab, memang ada beza. Kalau kampung lain, kalau badui lain, kalau tinggal kota dekat lembah lain, kota lain atau bukit lain, memang lain-lain. Orang tinggal tempat tinggal engineer ada kubu, dia lain, tak ada kubu dia lain. Jadi mudah bahasanya untuk ihtiyat. Kalau orang tanya kat radio, lagilah kita tak tahu siapa yang tanya. Biasanya kita akan jawab lebih. Kita akan jawab lebih. Yang mana kalau kita bagi jawapan ni, confirm dia memang dah keluar, merangkumi dah memang dah keluar daripada yang disebut sebagai mukim dia. Maka saya selalu sebut, kalau dia keluar daripada daerah besar lah. Sebenarnya besar sangat daerah tu. Daerah besar. Maka dia confirm lah dah boleh jamak qasar. Ataupun kalau kampung-kampung lama ni, yang macam contoh kata-katalah kat Kelantan, ada kat Negeri Sembilan, kampung lama. Jadi kampung sebuah, batu hutan, kampung Felda sebenarnya senang. Itu senang. Sebab dia keluar je daripada kampung dia, yang rumah terakhir daripada kampung dia. Rumah terakhir. Rumah Pak Abu, rumah Pak Ahmad, Pak ni, rumah paling hujung rumah siapa? Dia lepas je rumah tu, keluar mukim dah masuk estate ke, dah masuk sawah ke, dah keluar dah. Kira dah keluar. Itu bukan mukim, itu dia panggil keluar kampung. Sebenarnya kalau kampung, keluar daripada kampung, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Tapi oleh kerana yang tanya tu secara pukal, kita pun tak faham, kita beritahu jalan lebih sikit lah. Cuma fatwa yang telah dikeluarkan oleh Perak, ini mungkin mudah sikit lah untuk diamalkan. Dia telah meletakkan 11 kilometer. Lagi mudah. 11 kilometer mudah. Sebenarnya kalau kita perincikan ataupun kita rigidkan dengan yang dalam kitab, sebenarnya tak tepat. Betul. Mungkin akan ada orang kritik fatwa tu, tapi fatwa itu adalah dilontarkan kepada awam, umum. Dia bukan rigid pada ibarat-ibarat kitab tu. Sebenarnya ada keadaan yang mana tak perlu pun rentah sampai 11 kilo untuk boleh. Tapi ada tempat yang kena rentah lebih 11 kilo kan. Maka disebut 11 kilo berdasarkan riwayat bahawasanya Nabi SAW telah melakukan qasar jamak di tempat yang namanya iaitu Bir Ali, Zulhulaifah. Dan bila dikira daripada Madinah, tempat tu adalah 11 kilometer. Dari situ keluarlah fatwa 11 kilometer. Kalau kita cek mana-mana kitab pun tak ada kitab yang bagi nombor kilometer, tak ada. Dia hanya akan sebut secara subjektif berdasarkan situasi ataupun keadaan kawasan penempatan yang orang musafir itu tinggal di sana. Betul-betul, alhamdulillah. Satu penerangan yang jelas dengan kaedah-kaedah yang didatangkan oleh Maulana. Alhamdulillah, moga-moga memberi faham kepada kita semua yang terlibat dalam isu-isu yang dibincangkan.